Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan mengumumkan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 26 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 20 Mei 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 136 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 4 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan bantuan mesin pernafasan. Manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 12 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Ini menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,667 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 82 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 17,718 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai Bru Health App pada baru-baru ini. Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 169,212 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga, sejumlah 2,552 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Dengan ini, orang ramai yang masih belum mendaftar adalah disyorkan untuk memuat turun dan mendaftar ke aplikasi Bru Health tersebut. Kerjasama orang ramai dalam penggunaan aplikasi Bru Health serta mengimbas QR Code di tempat keluar masuk premis akan sedikit sebanyak dapat memastikan keselamatan orang ramai termasuk penjual dan pelanggan terjamin serta akan memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat kontak tracing sekiranya ada penularan jangkitan tersebut. Sama-samalah kita saling ingat mengingati. Seterusnya, sehubungan dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengamalkan langkah berjaga-jaga, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan kepada premis-premis yang membuat perkhidmatan seperti gunting rambut, facial dan urut untuk sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan tempat premis serta menggunakan penutup muka, apron, sarung tangan dan membersihkan tempat duduk atau katil setiap kali selepas ianya digunakan. Di samping itu, tempat duduk pelanggan juga hendaklah dijarakkan sekurang-kurangnya 1 meter ataupun diselang-selikan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut boleh dikenakan denda di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Premis-premis di negara ini digalakkan untuk memuat turun kod QR masing-masing melalui aplikasi Bru Health. Walau bagaimanapun, Menteri Kesihatan tidak menolak kemungkinan pendaftaran aplikasi berkenaan akan menjadi satu kemestian tidak lama lagi. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan menggalakkanlah for all the premise untuk mendownload orang punya QR code. Jadi masa ni penduduk pun about a quarter baru mengisi 169,000 baru orang memuat turun juga. Jadi once we have a full orang ramai at least 80-90% yang mendaftar, then ia akan memudahkan Kementerian Kesihatan kalau ada penularan. Jadi dalam masa terdekat ini digalakkan, tapi in near future juga mungkin akan dijadikan mandatory sebab seperti kita tahu juga penularan wabak ini di luar mungkin akan berpanjangan sehingga tahun depan. Jadi lihat keadaan macam mana. Kalau
ianya berpenjangan, orang we have to live with it. So ini akan dibuatkan mandatory lah. Mereka yang ingin menunaikan sembahyang fardu Jumaat perlu mengemaskini penilaian diri mereka pada hari Jumaat tersebut. Menurut Menteri Kesihatan, penilaian diri pada hari itu akan menentukan sama ada individu tersebut dibolehkan menghadirkan diri ke masjid. Kalau kan sembahyang Jumaat, okay, the most important assessmentnya is the day itself, okay. Tapi ia boleh membook dari hari Isnin, about 5 days. So dari Isnin itu ia membuat self assessment pula. Once ia membook, ia mesti membuat self assessment lah, okay. Tapi yang penting hari Jumaat itulah, say ia kuning, buat masa fasa 1 ni kuning dah dibenarkan tu untuk bersembahyang Jumaat buat sementara waktu. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga menggalakkan jabatan-jabatan kerajaan yang berhadapan dengan orang ramai untuk memohon kod QR melalui aplikasi BruHealth. Premis-premis yang lain, bukan kedai, macam bangunan-bangunan kerajaan pun digalakkan lah, okay. Terutama sekali yang berhadapan dengan orang ramai, okay. Ya, satu kementerian itu kalau jabatannya berbeza-beza, ia boleh membuat QR code-nya sendiri tiap-tiap jabatan, okay. Yang dah terhad satu kementerian satu QR code, okay. So terutama sekali lah yang banyak berhadapan dengan orang ramai nanti, so ini sangat-sangat digalakkan. Lebih RM45,000 disumbangkan kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. 24 buah keluarga yang kurang berkemampuan menerima sumbangan bantuan sempena bulan Ramadan. Kembali selepas ini untuk mengikuti berita mengenainya. RM45,218 disumbangkan kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Majlis penyerahannya berlangsung pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihindatu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Derma daripada 54 orang ahli Persatuan Fuzhou Shiyi Brunei ini diserahkan oleh Awang Jackson Ting Jack Hing, pengerusi persatuan tersebut. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sijil penghargaan kepada 15 ahli syarikat perniagaan di bawah persatuan berkenaan. Dalam membantu meringankan keperluan bagi golongan yang kurang berkemampuan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang, petang tadi 24 buah keluarga yang kurang berkemampuan dari Kampung Telisai Tutong menerima sumbangan bantuan sempena bulan Ramadan. Penyampaian sumbangan secara pandu lalu diadakan di kawasan Masjid Kampung Telisai Tutong disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Telisai. Majlis Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung Telisai ini dikendalikan oleh Biro Kemasyarakatan dan Biro Keagamaan MPK berkenaan. Sumbangan adalah hasil daripada orang ramai dan juga para dermawan daripada beberapa buah syarikat perniagaan di kampung tersebut. Sumbangan yang dihulurkan ini diharap dapat membantu meringankan beban dan tanggungjawab keluarga yang kurang berkemampuan sebagai persediaan mereka menyambut kedatangan Aidilfitri. Nasib anak-anak yatim terus mendapat perhatian dari pelbagai pihak di negara ini, termasuk agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang-orang perseorangan.
Pagi tadi, seramai 13 orang anak yatim di Kampung Melaut menerima derma. Derma secara pandu lalu disampaikan oleh Awang Haji Meramit bin Haji Saban, pemangku Ketua Kampung Melaut. Sumbangan seumpama ini diharap dapat menampung perbelanjaan anak-anak yatim semasa bulan Ramadan yang mulia ini dan menjelang Hari Raya nanti. ...193 orang anak-anak yatim dari Kampung Jerudong A dan B, Kampung Sengkurung A dan B, Kampung Tagap, Kampung Selayun, Kampung Tanjung Nangka, Kampung Melaut, Kampung Katimahar, Kampung Lugu dan Kampung Kulapis, Mukim Sengkurung menerima sumbangan derma semasa Majlis Penyampaian Derma Anak-anak Yatim Mukim Sengkurung. Majlis merupakan anjuran YMRM Enterprise dengan kerjasama Persatuan Warisan Kedaian Jerudong petang tadi. Penyampaian derma secara pandu lalu berupa wang tunai dan kain disempurnakan oleh Awang Ramesh Jiwatram Baunani, Pengurus Umum YMRM Enterprise, Awang Hitesh Ramesh Baunani, Pengarah Urusan YMRM Enterprise dan Awang Haji Abdullah Hanif bin Orang Kaya Maharaja Dinda Haji Saman, Pemangku Penghulu Mukim Sengkurung. Acara seumpama ini adalah sebahagian dari aktiviti kebajikan YMRM di sepanjang bulan Ramadan dan sebagai salah satu tanggungjawab sosial syarikat sebagaimana yang dilakukan setiap tahun. Sementara itu, 16 orang anak-anak yatim dari Kampung Tunku Katok, Mukim Gadong A menerima sumbangan derma yang disampaikan oleh Awang Haji Ismail bin Haji Rajab, pemangku Ketua Kampung Tunku Katok, Mukim Gadong A. Sumbangan derma tersebut bertujuan untuk berbagi keberkatan di bulan Ramadan Al-Mubarak dan berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan bersama-sama anak yatim. Majlis tersebut berlangsung di Kampung Tunku Katok. Di daerah Tutong, 40 buah keluarga yang kurang berkemampuan dari Kampung Bukit Beruang pagi tadi menerima sumbangan yang bagi meringankan beban perbelanjaan keluarga yang memerlukan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan berkenaan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Persatuan Kesuma, Pengawasan Kejiranan dan para dermawan dari kampung berkenaan. Sumbangan berupa barangan asasi ini diserahkan oleh Awang Haji Selamat bin Sauji alias Suhaji, pemangku Ketua Kampung Bukit Beruang Tutong. Para pengusaha premis khasnya di daerah Temburong diingatkan untuk memohon kod QR melalui aplikasi BruHealth dan menampalkannya di hadapan pintu premis masing-masing di samping mengamalkan langkah keselamatan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Peringatan tersebut disuarakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong semasa perasmian papan tanda penghargaan dan ucapan terima kasih untuk petugas barisan hadapan COVID-19 di negara ini. Pengiran Amir Mubarak berharap agar para petugas barisan hadapan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah frontliners Brunei, teruslah menjadi wira kami dan teruslah berjihad untuk mengawal COVID-19 di negara Brunei Darussalam ini. Kami akan sentiasa mendoakan untuk bis kita semoga sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan meraih kejayaan untuk mengawal COVID-19 di Brunei ini. Sementara itu, Dayang Debbie Yanti binti Abdul Ghani selaku Ketua Projek Instagram @COVID-19 Frontliners menjelaskan dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong, projek bertujuan bagi memberi penghargaan kepada semua frontliners yang terlibat di samping memberi motivasi kepada mereka untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugas menangani wabak COVID-19. Sepanjang projek ini dijalankan, orang awam, followers Instagram @COVID-19 Frontliners tidak putus-putus memberikan kata-kata semangat dan penghargaan di samping mendoakan kesejahteraan frontliners.
Selain itu, melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab serta peka mengenai isu penjarakan sosial dan fizikal serta kebersihan diri sepanjang negara mengalami situasi wabak COVID-19. Ianya juga memberi kesedaran kepada orang awam akan kepentingan mematuhi arahan pihak kerajaan, terutama dari Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko jangkitan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Cheng Chew An, Penaja Papan Penghargaan. Majlis berlangsung di bangunan Kompleks Utama Bumiputra Pekan Bangar, daerah Tempurung. Ramai yang mengetahui berhenti merokok bukannya mudah. Bagaimanapun, bulan Ramadan adalah peluang terbaik untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ini kerana bulan Ramadan mendidik mereka yang berpuasa untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk merokok pada siang hari. Nasihat tersebut disuarakan oleh Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, semasa sesi wawancara bersama RTB. Menurut Dr. Siti Rosmawati, berhenti merokok tidak disangka lagi menjadi langkah terbaik bagi menjaga kesihatan, lebih-lebih lagi jika ia bermula dalam bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan ini adalah orang peluang terbaik untuk berhenti merokok? Sebab semasa bulan Ramadan kita ni berpuasa. Jadi semasa berpuasa ini para perokok berjaya melawan keinginan untuk merokok selama lebih kurang 14 jam sehari. Dan selalunya juga perokok ini mampu untuk mengurangkan jumlah rokok yang mereka gunakan sehari. Jadi sebaik-baiknya diorang ambil peluang ini untuk terus berhenti merokok, bukan saja mengurangkan jumlah rokok yang digunakan tapi terus berhenti, dan juga berkat bulan Ramadan yang mulia dan azam yang kuat serta bulan pendirian yang teguh, insya-Allah tabiat merokok ini boleh diberhentikan semasa bulan Ramadan. Faktor kedua, pandemik COVID-19. Para perokok adalah berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 ini kerana beberapa faktor. So, faktor pertama adalah perbuatan merokok tersebut sendiri. Kedua adalah penggunaan alat merokok sendiri seperti rokok pipe ataupun rokok elektronik ataupun vape yang biasa tadi dengar, ianya memudahkan lagi penyebaran penyakit COVID-19 ini. Ketiga, para perokok juga mungkin mempunyai fungsi paru-paru yang terjejas disebabkan oleh merokok. Bagi mereka yang berusaha untuk berhenti merokok, mereka boleh mendapatkan bantuan dengan mengunjungi klinik berhenti merokok di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan bagi kaunseling dan penggunaan terapi penggantian nikotin. Dr. Siti Rosmawati juga mengongsikan beberapa tips bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Cepat-cepat tabarus gigi, lepas sudah makan lepas barus gigi, ambil wuduk dan sembahyang maghrib terus. And then malamnya tu sibukkan lagi diri dengan membaca Al-Quran, sembahyang tarawih. So yang pentingnya kita ni sibukkan dirilah supaya kita ni inda tercari-carikan sigo patut atau para perokok ni inda tercari-carikan rokok ni. Ketiga, fokus kepada manfaat berhenti merokok. So dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Keempat, kuatkan azam dan ingat janji kita ni pada diri sendiri untuk berhenti merokok itu. Kemudian elakkan diri dari bergaul dengan orang-orang yang merokok buat sementara waktu ini. Sebaik-baiknya juga dapatkan sokongan dari keluarga dan kawan-kawan supaya orang kita ni lagi lebih bersemangat untuk berhenti merokok, dan pergi ke tempat-tempat yang dilarang merokok. So dah tadi boleh merokoklah di tempat itu. Dan juga sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti senaman dan sebagainya. Dan juga kalau ada rasakan merokok itu, ingatkan diri kenapa rokok ini bahaya. Bukan saja bahaya untuk diri sendiri, tapi bahaya juga untuk keluarga, orang sekeliling dan sebagainya. Dan kalau sudah Auda nanti berjaya untuk berhenti merokok, jadi maybe barangkali Auda boleh berikan hadiah pada diri sendiri.
Buku panduan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dan teks khutbah Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi akan mula diagihkan kepada orang ramai mulai esok. Orang ramai yang berhajat untuk mendapatkan buku panduan dan teks khutbah bolehlah mendapatkannya secara pandu lalu, yakni drive-thru, di bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Percetakan Kerajaan pada hari Khamis dan Sabtu dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Di Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah-daerah dan Pejabat Agama daerah-daerah pada hari Khamis dan Sabtu dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Kaunter-kaunter zakat melalui pegawai masjid yang bertugas semasa kaunter dibuka di masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat seluruh negara mulai hari Khamis, Jumaat dan Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi dan pada sebelah petang dari pukul 1 petang hingga 3 petang. Beberapa pusat kecergasan di negara ini telah membuka semula operasi mereka selepas ditutup berikutan penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, pusat-pusat kecergasan perlu mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan dengan mengamalkan penjarakan sosial di premis-premis mereka. Pembukaan semula premis dan fasiliti sukan itu selepas pengumuman pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial oleh pihak kerajaan baru-baru ini. Kru RTB Mojo membuat tinjauan mengenainya. Di bawah Operational Readiness Level 1, pusat-pusat kecergasan hanya beroperasi secara terhad mengikut syarat-syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan. Hanya 30% kapasiti sahaja dibenarkan dalam satu masa dan ianya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar dengan membuat pendaftaran secara advance atau pre-booking dan dibenarkan untuk menggunakan fasiliti selama 1 jam. Lebih penting, para pemilik dan pengguna fasiliti perlu menggunakan aplikasi BruHealth bagi pendaftaran kod QR. Essentially, we follow strictly what the government is saying so that we keep our members safe. And aside from that, we also inform them to bring their own towel so that sanitation is strictly observed at all times as well. And all over the facility, we have placed in strategic locations cleaning materials, towels, and disinfectant that members would have to use before and after they use the equipment. And we are also announcing frequently that everyone is encouraged to observe proper physical distancing and in cleaning whatever they have used. Di sebalik pengurangan langkah-langkah sekatan yang diumumkan, para pengguna perlu memberikan kerjasama padu dengan mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan, termasuk mengamalkan penjarakan sosial pada setiap masa. Marilah kita sama-sama membantu negara membasmi wabak COVID-19. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Produk buah tembikai dan tembikai batu Rock Melon keluaran syarikat tempatan iaitu Hanafi HZ Agriculture Farm dijangka menembusi pasaran ekspor berikutan jumlah dan kualiti yang tinggi bagi buah-buahan tersebut. Dengan bantuan dan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, syarikat tersebut menyasarkan untuk mengeksport kira-kira 20,000 kilogram buah tembikai dan tembikai batu Rock Melon keluarannya keluar negara tahun ini. Ditubuhkan 2 tahun lalu, syarikat Hanafi HZ Agriculture Farm berupaya menghasilkan 15,000 kilogram buah tembikai dan tembikai batu di ladang seluas 2 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Sinaut, daerah Tutong. Menurut pengurus Hanafi HZ Agriculture Farm, Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini, tanaman buah tembikai dan tembikai batu ini diusahakan menggunakan sistem konvensional. Selain buah tembikai dan tembikai batu, syarikat ini juga menghasilkan pelbagai jenis tanaman seperti lada, timun dan betik.
Walaupun mempunyai pengalaman bertanam sayur-sayuran sejak berumur 15 tahun, Awang Hanafiah mula berjinak-jinak dengan ladang buah-buahan setelah berpencen. Alhamdulillah, kami diberikan pada awalnya 2 hektar tu selepas ada hasil daripada dalam tahun 2018 pada penanaman awal tu, penanaman pertama, dan mendapat kepercayaan daripada Yang Berhormat Menteri Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kami diberikan lagi dikembang luaskan lagi tanah yang ada di atas itu supaya dapat menghasilkan dengan lebih banyak lagi. Pada masa ini, Hanafi HZ Agriculture Farm mempunyai 3 orang pekerja termasuk seorang pekerja tempatan. Awang Hanafiah melahirkan penghargaan atas bantuan yang diberikan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mengusahakan ladang ini, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Beliau seterusnya berharap para belia tampil menceburi bidang pertanian kerana bidang ini boleh membawa keuntungan. Sekiranya kami mendapat lagi kepercayaan daripada pihak kementerian umumnya dan khususnya kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk mendapatkan lahan yang lebih besar, baru kami membuat perancangan khusus bagi mengekspor hasil ini ke luar negara. Alhamdulillah, setakat ini pihak kerajaan telah pun menyediakan prasarana ladangannya, cukup dengan pemaritan dan seumpamanya, dan ada juga subsidi dari kerajaan dari segi baja, ubat-ubatan, di samping memberikan kursus dan khidmat nasihatlah daripada pegawai-pegawai pertanian. Jadi kami berharaplah kepada, macam kami ini sudah orang berpincin kepada generasi muda untuk dapat berkecimpung. Memang beratlah kalau dilihat dalam suasana panas dan seumpamanya tu, memang berat kan dia, tapi ada gap waktu yang membolehkan mereka betul-betul menghayati pertanian ini dengan baiknya. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmau akan mengadakan kempen derma darah esok bermula pukul 8 malam hingga 10 malam di Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen derma darah pada waktu malam tersebut khusus dibukakan kepada para penderma yang beragama Islam. Sebarang perjanjian atau pertanyaan, layari laman sesawang calendly.com/bdcripas. Pasukan Polis Diraja Brunei Jabatan Perdana Menteri meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja lelaki warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Kasturi berusia 33 tahun, pemegang pasport B7658790. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan 993 dan mana-mana balai polis yang berdekatan.